Pagi hari segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Anda bersama saya Izzu Yusof dan juga rakan tugas. Assalamualaikum, hai, saya Pasha Rahim. Seperti biasa kami bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama selama 1 jam. Kita akan ada beberapa tajuk yang sangat-sangat menarik lah hari ini. Kita ada tajuk pasal burung-burung terbang. Juga kita ada tetamu jemputan khas seorang chef yang akan berkongsikan perjalanan beliau dalam creating. Kita nak bagi tahu dulu ke tak ni? Kita simpan dulu. Kira memasak dia lah. Betul. Bagi hint. Dan saya rasa boleh terlambat saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah kerana kita dah bercuti sekolah selama seminggu lebih. Betul. Semalam merupakan hari keputeraan yang di Pertuan Agong, so tambah lagi satu public holiday dan hari ini jalan dah kembali sesak. Dan betul. kebetulan di Kuala Lumpur pun hujan sebentar tadi. Jadi kepada anda di luar sana, berhati-hati memandu dan selamat memulakan kerja. Dan kepada adik-adik di luar sana, selamat bersekolah. Dan ini antara portal yang boleh kita kongsikan di portal bernama.com. Semalam merupakan hari keputeraan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan satu statement ataupun satu ayat yang diungkapkan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu hanya 238 hari sebelum beta balik ke Pahang. Itu yang diucapkan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Semalam, kalau kira harinya semalam 239, tapi hari ini sudah memasuki 238 hari sebelum Yang di-Pertuan Agong kembali semula ke Pahang dan juga menamatkan tempoh 5 tahun menduduki jawatan selaku Yang di-Pertuan Agong. Dan sepanjang tempoh hampir 5 tahun, beliau turut mengucapkan dan juga menzahirkan kesyukuran serta penghargaan kepada Majlis Raja-Raja atas kepercayaan serta amanah yang diberikan kepada Seri Paduka Baginda dalam memayungi negara hampir 5 tahun sejak 2019. Apapun, terima kasih diucapkan kepada Tuanku dan semoga kita berjumpa di lain masa, di lain hari. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Baik, seterusnya berita baik untuk anda yang berada di negeri Terengganu ataupun di pantai timur, khususnya mereka yang berdepan dengan isu-isu kesihatan mental terutamanya kini boleh mendapatkan perkhidmatan sokongan di Rumah Kelab Persatuan Kesedaran dan Sokongan Mental Miasa di Cawangan Terengganu yang telah pun mula beroperasi pada 18 Mei yang lalu. Jadi menurut pengasas Miasa Anita Abu Bakar, beliau berkata cawangan pertama Miasa di luar Lembah Kelang telah pun ditubuhkan pada 2016 dan ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan sokongan yang komprehensif serta holistik kepada mereka yang mengalami isu-isu kesihatan mental. Beliau juga berkata di Pantai Timur terutamanya perkhidmatan sokongan untuk individu yang berdepan masalah kesihatan mental ni sangat kurang. Jadi oleh itu Miasa telah pun berusaha untuk menubuhkan cawangan yang pertama untuk masyarakat di Pantai Timur dan perkhidmatan ini disediakan secara percuma. Yang lebih istimewanya di Cawangan Terengganu ini ia beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan orang ramai boleh mendapatkan bantuan daripada kaki tangan dan juga sukarelawan Miasa yang sedia berkhidmat untuk anda pada bila-bila masa. Jadi selain daripada itu, Miasa juga menyediakan tempat perlindungan sementara bagi mereka yang berdepan dengan masalah-masalah kesihatan mental dan juga sekiranya anda tiada tempat untuk dituju, bolehlah mendapatkan bantuan daripada Miasa. Boleh menghubungi pasukan Miasa di talian 1800 66150. Jadi bagi anda di luar sana, terutamanya masyarakat yang berada di Pantai Timur, sekiranya mengalami apa-apa isu masalah kesihatan mental, silalah dapatkan bantuan. Jangan berkeseorangan kerana ada perkhidmatan di luar sana yang disediakan untuk anda. Jangan rasa kita keseorangan, tiada tempat untuk dituju. Betul. Dan juga tak ada individu untuk membantu kita. Baik, ini satu berita baik untuk negara Malaysia kerana baru-baru ini Malaysia telah mendapat satu pengiktirafan selaku destinasi mesra Muslim dan juga destinasi mesra wanita Muslim terbaik yang dilihat mampu membantu untuk mempromosikan
pelancongan di negara kita. Dalam masa sama juga menambah bilangan jumlah pelancong datang ke negara kita. Dan pada 1 Jun yang lalu, Malaysia telah diumumkan sebagai destinasi mesra Muslim terbaik oleh OIC ataupun Pertubuhan Kerjasama Islam, dan juga destinasi mesra wanita Muslim terbaik oleh Crescent Rating dan Mastercard sempena anugerah Halal in Travel Awards yang diadakan di Singapura. Sebenarnya dalam kita nak bergerak untuk menuju ke hala tuju lebih baik, mempromosikan pelancongan di Malaysia, ada beberapa benda yang perlu bergerak seiring, antaranya seperti pengangkutan awam yang boleh kita tambah baik bagi memastikan kemudahan seperti lapangan terbang, kereta api, penghubung, sistem pengurusan immigration dan sebagainya boleh ditambah baik, dan pelancong yang datang dapat menikmati pengalaman yang terbaik dalam menggunakan khidmat yang ada di negara kita. Dan itu juga merupakan review yang akan dijual kepada rakan-rakan di luar sana yang mencerminkan negara kita Malaysia bagaimana perkhidmatannya. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik dan sama-sama kita naikkan destinasi Malaysia sebagai satu destinasi yang mesra Muslim dan juga mesra wanita terbaik di Malaysia. Mesra Muslim wanita, wanita Muslim di Malaysia terbaik. Dia dah terbalik dah. Okey, dan seperti biasa untuk lebih lagi informasi terkini dan juga berita lanjut, jangan lupa layari portal bernama.com, dan juga jika anda di luar sana ada apa-apa cadangan ataupun hebahan, bolehlah hantarkan ke email akmbernama.tv@gmail.com. Macam biasa, pagi tadi kita dah hujan, tapi kita tak tahu mungkin adakah ia akan berlarutan sehingga ke akhir hari ataupun ada sinar di tengah hari. Seperti biasa, kita lihat dulu ramalan cuaca yang telah pun disediakan dan seterusnya bersama penyampai kami dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun mungkin mengalami keracunan nikotin akut selepas dipercayai tertelan cecair daripada peranti rokok elektronik jenis pakai buang dalam insiden di Berpahang pada 30 Mei lepas. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataannya malam tadi memaklumkan mangsa telah dirujuk ke Hospital Sultan Ahmad Shah di Temerloh kerana memerlukan bantuan pernafasan di unit rawatan rapi kanak-kanak. Menurut kenyataan itu lagi, kanak-kanak tersebut dilaporkan mengalami sawan sebanyak 2 kali ketika dalam rawatan. Terkini, keadaan pesakit adalah stabil dan bernafas tanpa bantuan alat pernafasan dan dipantau oleh pihak hospital. Menurut KKM, pada hari kejadian, mangsa yang tidak mempunyai sejarah penyakit kronik ditemui datuknya dalam keadaan batuk, muntah serta sesak nafas dan terdapat peranti rokok elektronik jenis pakai buang berhampiran mangsa. Kanak-kanak ini dipercayai tersedut atau tertelan cecair daripada peranti rokok elektronik jenis pakai buang. Kenyataan itu menyebut pada mulanya kejadian tersebut dilaporkan sebagai kemungkinan kes kecederaan paru-paru yang dikaitkan dengan rokok elektronik, namun hasil penemuan klinikal mendapati ia tidak memenuhi kriteria IVALI. Keputusan ujian air kencing menunjukkan kehadiran nikotin pada paras yang tinggi. Menurut kenyataan itu, kanak-kanak tersebut disahkan menghidapi acute life-threatening event secondary to possible alleged nicotine ingestion complicated with seizure. Keracunan nikotin akibat penggunaan tembakau atau cecair rokok elektronik boleh menyebabkan kesan akut seperti debaran jantung atau palpitation, muntah dan sawan.
Polis sedang mengesan 3 lelaki dipercayai menyamar sebagai anggota keselamatan itu yang mengejar sebuah kenderaan di kilometer 41.5 Lebuhraya Utara Selatan arah utara berhampiran susul keluar sedenak di Kulai seperti ditularkan di media sosial baru-baru ini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Yusuf Osman berkata pihaknya menerima laporan berhubung video berdurasi 27 saat itu daripada seorang anggota polis pada 1.52 tengah hari. Dalam kenyataan dikeluarkan, Yusuf berkata satu video yang dibuat naik pemilik akaun Freeman Gun WT di laman Facebook memaparkan dirinya dikejar sebuah kereta yang menyamar sebagai pasukan polis semasa mangsa dalam perjalanan dari Singapura ke Genting Highlands melalui Lebuhraya. Tambah beliau, suspek dipercayai 3 orang lelaki memakai pelitup muka dan menggunakan lampu beacon biru seakan pasukan polis telah cuba menahan mangsa dengan membuat isyarat tangan agar mangsa memberhentikan kenderaan yang dipandu. Bagaimanapun, mangsa belum hadir ke balai polis untuk membuat laporan mengenai kejadian itu. Pihak polis masih mengesan pemilik kedua-dua kenderaan dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Baik, seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun terpaksa menahan kesakitan kira-kira 20 minit apabila punggungnya tercucuk besi pagar sedalam 15 cm di kediaman keluarganya di Taman Seri Sungai Besar Sabak Bernam petang semalam. Pengarah Bomba Selangor Wan Muhammad Razali Wan Ismail berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada 6.25 petang. Seramai 10 anggota bomba termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Besar telah ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, kanak-kanak itu masih berada di pagar besi rumah berkenaan. Anggota bomba segera bertindak bagi mengangkat kanak-kanak berkenaan sebelum dibawa ambulans ke Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam bagi mendapatkan rawatan lanjut. Menurut Wan Muhammad Razali, ketika kejadian, ibu mangsa tiada di rumah dan perkara itu hanya disedari oleh jirannya. Menurut jirannya, mangsa sering dilihat bermain di atas pagar tersebut. Sekian dari Belit Berita. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Kembali dalam Apa Khabar Malaysia, anda masih lagi bersama saya, Pasha dan juga Izu. Tetamu pertama kita pada pagi ini yang saya excited. Kegemaran ramai. Kegemaran ramai. Sebenarnya sebab bila kita bercakap tentang makanan ataupun masakan mesti merupakan satu topik ataupun satu tajuk yang orang ramai memang sukalah bila cakap pasal makan kan. Dia kalau makan nak tambah berat badan satu, nak diet itu yang paling penting. Betul. Jadi untuk hari ini bersama kami di studio Apa Khabar Malaysia adalah Chef Dave yang merupakan pengasas Chef Dave Vegan Journey, dan hari ini kita akan berborak serba sedikit berkenaan perjalanan Chef Dave menjadi seorang chef yang menghasilkan resepi-resepi vegan yang saya pasti bukan senang, terutama sekali dalam negara Malaysia ni. Kita ada pelbagai masakan-masakan yang menggunakan pelbagai jenis daging, ayam, daging, ikan dan sebagainya. Jadi Chef Dave, kita mulakan. Mungkin Chef Dave nak ceritakan serba sedikit latar belakang Chef Dave. Adakah Chef Dave ni memang seorang yang vegan daripada dulu lagi ataupun bertukar menjadi seorang vegan ke macam mana? Hai, selamat pagi. Sebenarnya saya lebih kurang ada 10 tahun lah pengalaman dalam bidang culinary. So memang bekerja di hotel, di industri cruise, dan biasanya masak segala-galanya lah. Apa yang normally kita nampak di restoran ataupun di hotel. Tapi 3 tahun lepas, sebelum pandemik, saya sering baca mengenai isu-isu environmental, issues global warming. So solusi dia adalah disebabkan cara pemakanan kita actually dia contribute bigger impact kepada planet Earth. So bukan sebab ethical reason ataupun kesihatan saya jadi vegan. So kadang-kadang bila orang fikir vegan ni adalah diet untuk sebab agama ataupun untuk nak jaga badan ke, nak sihat. Not necessarily. So saya journey saya disebabkan environmental reason. Tapi bila saya lebih lanjut, then I slowly understand why religious people
practice diet yang sebegini, kenapa orang yang ada masalah kesihatan macam contoh, kalau hari ni kita tengok keadaan macam cancer patient, normally doctor advise go plant-based diet. Baru saya faham, I pun still learning. So, tapi yang paling penting I punya wish adalah untuk vegan kan, semua makanan Malaysia dalam versi vegan. Jadi kita maknanya untuk orang ramai di luar sana yang merupakan vegetarian ataupun vegan tu ada option lah sekiranya ingin memakan makanan ni lah. Sebab takkan kadang-kadang bila orang bertukar menjadi vegan ni, masalah utama dia adalah dah tak boleh makan daging. Jadi banyak makanan-makanan dia dah tak boleh makan dah. Limited. Jadi Chef Day ni membantu rakyat Malaysia yang vegetarian dan vegan untuk ada alternatif kepada makanan yang lain. makanan yang lain. Tapi dalam masa sama juga nak menghasilkan satu resipi yang plant-based ataupun vegan bukan satu benda yang mudah. Cabaran contoh macam yang saya tengok yang chef dia buat kek pisang tanpa menggunakan telur. So untuk menghasilkan kek, telur merupakan salah satu item yang wajib. Jadi macam mana Chef Dave memastikan bahawa makanan yang dihasilkan yang biasa makan tapi bahan-bahan yang digunakan 100% plant-based dan juga vegan? Dia sebenarnya pada permulaan bila kita adopt satu diet yang baru, mungkin kita belajar. It's just like imagine someone baru dia jadi Muslim. Dia selama ni dia bukan Muslim, baru dia convert. So for them also dia akan fikir how to cook without alcohol, without pork and all that. Kan dia, konsep dia sama saja. Bila saya jadi vegan, so I tahu contoh nak buat kek, asas mesti ada butter, milk, egg. So kalau sekarang tak ada telur, tak ada bahan tenusu, macam mana nak buat, automatically kita pun belajar daripada kawan-kawan vegan kita how they do. So kita nampak, oh sebenarnya telur tu boleh ganti dengan apple sauce, boleh ganti dengan pisang, boleh ganti dengan aquafaba. So kita pun belajar benda-benda baru. So I think just once kita dah belajar sekali tu, formula going to be the same. Kita akan apply every time the same thing. Macam itulah. Tapi rasanya benda yang paling orang bukanlah risau, tapi perbezaan yang paling ketara mungkin antara masakan vegan dan juga masakan yang biasa menggunakan daging, telur, tenusu dan sebagainya adalah tekstur, rasa. Jadi untuk Chef Dave sendiri bila menghasilkan resipi-resipi untuk orang kata convert traditionally meat recipes kepada resipi vegan, macam mana Chef Dave nak kekalkan rasa tu supaya rasa dia sama ataupun hampir sama? I rasa kita kena pilih makanan yang tekstur dia hampir sama. Macam contohlah kalau kita buat rendang, we know rendang normally orang buat gunakan daging ayam ataupun daging lembu ataupun kambing lah. Maximum these three yang common. So bila kita nak cari alternatif, kita kena cari something yang close. So macam untuk saya akan gunakan cendawan kobis bunga. Saya rasa kawan-kawan yang tengok pun akan fikir apa tu cendawan kobis bunga. Mungkin saya rasa 99% rakyat Malaysia tak kenal, tapi adanya makanan yang sebegitu yang from nature and it's healthier actually. So macam nangka muda, if one easier access, mushroom, cendawan. Macam cendawan shiitake punya tangkai tu is best alternative for lamb, daging kambing. So orang yang ada masalah kolesterol, orang yang darah tinggi tak boleh makan daging kambing or daging lembu, I think this is the best option. So saya selalu encourage audience saya, you doesn't have to be vegan in order to start to eat vegan food, in order to start enjoy kita punya makanan warisan. So dia mindset situ kena tukar. Makanan vegan bukan saja untuk healthy, tetapi mereka yang bukan vegan boleh start hidup, mengamalkan gaya hidup sihat dengan memakan plant-based. Tapi Chef Dave cakap tadi pada 3 tahun lepas sebelum pandemik, lebih kurang dalam 2019 ke 2020 macam tu, Chef Dave mula beralih menjadi seorang vegan. So di awal pertukaran daripada yang biasa makan daging dan sebagainya ke arah menjadi seorang vegan. So at first penerimaan ahli keluarga macam mana? Kawan-kawan macam mana? Audience macam mana? Diorang terima tak? Ada tak terima kecaman-kecaman ke kata kenapa nak tukar vegan? Actually to be terus terang, ahli keluarga pun tak adalah macam support sangat, tapi at the same time diorang tak against. Diorang rasa macam okay, it's your own decision. As long as you boleh jaga diri lah, something like that. Kawan-kawan pun actually macam tak berapa supportive and also memanglah ada receive kecaman, feel like oh sekarang kau acak-acak nak jadi orang baik lah, tak nak bunuh animals lah, but dia tak faham kenapa sebenarnya kita make that decision. Sebab
for me, whatever diet kita practice, as long as kita tak kecam diet orang lain, kita practice and share what is the good thing about this diet, then I think tak ada masalah. Tapi kadang-kadang manusia kan, they feel challenged. Macam contoh, kita makan sama-sama and then I say, oh, I tak makan daging. And then they feel, oh, kenapa you tak makan daging? Oh, you feel better without eating daging. Mungkin ada yang terasa kan, actually kenapa tak tak ada. makan? Kita tak makan ada sebab kita kan. It's not necessarily animal ataupun ethical reason. Saya rasa kita kena faham, itu mungkin orang tu ada masalah kesihatan. Mungkin ada eczema, doctor advise not to eat. Mungkin dia adalah cancer patient or kidney issues. Ada banyak reason. And kalau kita tengok data Kementerian Kesihatan, 90% of Malaysian not eating enough fibers, fruits and vegetable on daily basis. It's very alarming, tapi orang tak tahu. And a lot of issues like this. 25% of rakyat Malaysia ada masalah chronic diseases. Tapi tak ramai yang tahu. Even myself, even though I'm being a vegan for 3 years, I'm obese. So, we have all these issues. So, I feel like it can be datang daripada kesihatan ataupun environmental friendly. So, dia ada banyak reason lah. So, we just have to be open-minded and accept different people around us. Itu sangat penting. Untuk Chef Dave sendiri, sebab yelah baru lebih kurang 3 tahun bertukar ke arah diet vegan kan. Pengalaman Chef Dave sendiri, perubahan yang dialami setelah berubah diet menjadi seorang vegan macam mana? First thing, I rasa dari segi saya punya spiritual lah. Sebab saya seorang yang sangat pegang kuat kepada message of love and justice. So, I feel it's aligned with what I'm doing. That's number one. Even though I'm not doing perfect, you know, I still eat at like kedai mama, kedai-kedai biasa. I don't mind share kuali ataupun minyak yang sama akan guna. I don't mind that. I'm trying my best. That's number one. Second thing, I rasa adalah dari segi kesihatan. Walaupun tak adalah macam jadi six pack, fit and all that, but at least my cholesterol readings, all my health readings are good in good numbers. So I think that's a great change. Sebab mula-mula saya jadi vegan masa tu, saya punya kolesterol, saya punya darah tinggi and all that is like in alarming zone. Even though it's like sikit lagi mungkin akan ada diabetic and all that. So now it's everything in green light. I think it's very good. Sebab since saya jadi vegan sampai sekarang, every 6 bulan sekali saya akan pergi buat medical untuk make sure I'm doing well. Sebab it's a new diet, just 3 years I adopt. So I nak macam make sure keep up this diet boleh sustainable for me macam tu. Satu cabaran menjadi seorang yang terkenal di platform media sosial, Facebooknya, Instagram, TikTok dan sebagainya adalah mencari resepi yang sentiasa ada hari-hari untuk kita sembahkan kepada audiens kita. Jadi macam mana Chef memastikan bahawa dalam seminggu tu at least akan ada 1 atau 2 video yang dikongsi resipi-resipinya kepada audiens? Sebab yalah, cabaran utama Chef adalah menghasilkan resipi baru ataupun mengolah inovasinya. So macam mana Chef memastikan ada? Sebenarnya kita berkongsi video setiap hari. So 365 hari, 365 resepi. Dan langsung kita tak rasa ada apa-apa kecabaran sebab kita sangat bersyukur lahir di Malaysia. Kita pelbagai kaum dan setiap kaum ada sub-ethnic group. Macam orang India pun, bila kita tengok orang India, tapi sebenarnya dia ada kaum Tamil, kaum Telugu, kaum Malayalam. So, makanan mereka pun sangat berbeza. Macam orang Melayu pun ada kaum Jawa and you know all the sub-ethnic group. So, makanan mereka pun berbeza. So, memang I rasa kalau dekat Malaysia ni, I rasa seumur hidup saya ni tak cukup untuk habis vegankan semua makanan yang kita ada. So memang tak ada cabaran kat situ. Okey. Selama Chef Dave beradalah dalam platform social media ni, menggunakan platform social media untuk berkongsi pelbagai jenis resipi Kalau kita boleh lihat di skrin TV pun, itu resipi apa tu Chef? Kita tengah buat apa tu? Sekejap, saya pun tengah fikir apa benda tiba-tiba ada sos. Okey, yang ni nampak ada macam ayam. Okey, nampak macam ayam ni adalah cendawan kobis bunga yang tadi saya sebut. Inilah cendawan tu. So dia memang macam isi ayam lah. So saya rasa yang ni saya tengah buat paprik.
So basically proses dia semua sama sebiji macam kita buat paprik. Just ayam tu ganti dengan cendawan. I see. Okay. Antara orang kata kegusaran ramai orang yang mungkin nak consider untuk berubah diet ke diet vegan kan adalah itulah menggunakan apakah alternatif yang boleh digunakan untuk bertukar. Macam Chef dia cakap tadi, kita ada cendawan dan sebagainya. Selain daripada itu adalah mungkin sumber nutrien itu sendiri, sebab ramai juga ada pakar diet yang mengatakan kalau kita berubah kepada diet vegan sepenuhnya tak dapat nutrisi yang secukupnya. Komen Chef Dave sendiri macam mana? First of all, saya bukan pakar nutrisi tapi apa yang saya tahu adalah satu research yang paling besar dekat dunia yang telah buat asas nutrisi adalah The China Study. So, mengikut kajian The China Study, diet yang paling bagus untuk for human being is whole food plant-based diet, not vegan diet. Whole food plant-based mean dia lagi dalam daripada vegan, maksudnya makanan yang whole food, tak ada diproses, makanan natural yang plant-based. So, kalau kita tengok dia punya kesan ataupun impact yang testimoni, kita boleh tengok country-country yang dalam blue zone dekat dunia ni. So blue zone countries tak banyak, lebih kurang daripada 10, dan countries ni punya staple diet dia adalah plant-based diet, bukan meat-based. Dan kita juga boleh tengok countries yang consume banyak meat, growing meat consumption countries, ada face satu problem yang sangat ketara adalah masalah kesihatan. So mengikut basic analysis ni, kita dah tahu sebenarnya makanan mana lebih sihat, dan kita boleh revisit kita punya ancestor, kita punya nenek moyang semua. Adakah hari-hari makan ayam, ikan untuk sumber protein? Tidak, mereka makan kacang kuda, dal, makan cendawan. Rendang cendawan orang tak kenal sekarang, kawan-kawan Melayu tak kenal, tapi memang that's how our ancestor used to cook, sebab mereka tak mampu beli daging every day. Mungkin raya haji je dapat daging, that's why it's become a great celebration. Mereka korban and then go and agihkan untuk orang taste the meat. But today, every meal we have meat protein, and we forgot about the plant-based protein yang all the while has been helpful. Like tempe is a very basic source of protein untuk masyarakat Melayu, but today tempe tu jadi side dish. Betul. So ini adalah example, dan saya rasa just tengok keadaan kesihatan nenek moyang kita versus kita sekarang hari ini. Kita semua obese, masalah ini, masalah tu, all sort of health issues. Tapi orang dulu boleh hidup 80 tahun, 90 tahun sihat. Sampai 100 tahun ada. So, one of the biggest reason adalah makanan. Kita tak boleh nafikan. So, it's the matter whether we want to follow the trend or actually look into the facts. Alright. Okey Chef, secara ringkasnya di pengakhiran kita punya perbincangan mengenai perjalanan Chef Dave, mungkin boleh kongsikan macam mana nak mengubah persepsi masyarakat di luar sana, termasuk kita sendiri, pandangan terhadap vegan itu sendiri. Sebenarnya vegan ni elok ke, tak elok ke, dan juga harapan secara ringkas daripada Chef sendiri. Saya rasa satu diet ataupun gaya hidup seseorang, as long as tak disturb orang lain, tak harm diri sendiri, tak harm nature, I think for me my moral compass is right. Sebagai vegan, saya tak kacau orang lain, saya tak kacau animals, tak kacau environment. I think it's okay. So, dan untuk kawan-kawan yang bukan vegan, I feel like don't bring Western punya mindset. Apa yang kita tengok di social media dekat Western countries, people go and propaganda or like fighting in front of McDonald's. It's not happening in Malaysia. It's not happening in Asian countries. So, kita jangan, vegan mesti macam tu. Kita don't set that perception. When we look at Muslims, we don't say, Muslim means terrorist. We cannot have that kind of jadi kita mindset. ubah persepsi. I believe same, right? If suddenly I look at Muslim and say, you guys are terrorists, it's not good, right? Kita tak boleh judge like that. Same goes to vegan also. We just learn to see diversity among people and celebrate the differences instead of we are fighting about the differences lah. I think yang penting pemakanan vegan tu adalah sebenarnya satu diet untuk menjaga kesihatan, satu orang kata lifestyle untuk menjaga kesihatan. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Chef Dave sudi bertandang ke studio Apa Khabar Malaysia untuk berkongsi bersedikit perjalanan Chef Dave sendiri sebagai seorang chef, dan juga resipi-resipi yang beliau telah berjaya ubah
menjadi resipi vegan. sihat. Okey, selepas ni kita nak berhenti berehat untuk seketika. Selepas ni ada lagi satu topik yang sangat menarik yang kita akan bawakan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Burung bukan sebarang burung. Dah lupa dah. Tadi ada satu rangkap pantun buat tapi spontan je. Tapi kita nak bercakap pasal burung hari ini. Tapi bukan burung, betul tu sama dengan rangkap pantun saya. Burung bukan sebarang burung. Okay. Sebab kita nak bercakap soal pertandingan mengenal burung antarabangsa di Bukit Fraser 2023. Menarik tu sebab saya sendiri pun tak kenal banyak burung. Yang saya selalu nampak burung gagak je. Burung gagak, burung merpati. Burung itu je lah yang merpati. kita nampak. Tapi diversitinya di hutan akan kita bawakan kepada anda. Apakah jenis-jenis yang ada di Pahang, dan kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup bertuah di studio pada hari ini. Di sebelah kanan kita ada Exco Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, YB Leong Yuman. Apa khabar YB? Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat pagi. Di hujung sana kita ada siapa, Pasha? Baju Ya, kita sama dan dah. kita juga ada baju kita sedondol lah hari ni. Dan juga kita ada Encik Henry K. Esgoh yang merupakan mantan naib pengerusi SE Asia Region BirdLife International Asia Council. Selamat datang ke set Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita nak bercakap mengenai pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser kali ke-34 ya tahun ni. Dan difahamkan pertandingan ini telah pun diadakan sejak daripada tahun 1988 lagi. Baik, sebagai permulaan mungkin YB sendiri boleh berikan sedikit penerangan mengenai pertandingan mengenal burung antarabangsa ni. Okey, selamat pagi. Pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser 2023 akan diadakan pada 17 hingga 18 Jun tahun ini. Dan ini merupakan acara yang tersenarai dalam kalender pelancongan dalam negara dan negeri Pahang. Dan seperti yang dinyatakan bahawa tahun ini merupakan acara tahun ini kali ke-34 acara ini diadakan. Dan pertandingan ini dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pahang melalui agensinya Tourism Pahang dan mendapat sokongan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Tourism Malaysia, Persatuan Pencinta Alam Malaysia dan BirdLife International. Itu dia secara ringkas mengenai pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser 2023. Baik, kita nak tanya juga Encik Henry. Sebenarnya bagaimana konsep yang dibawa, sebab memandangkan tahun ini merupakan tahun keempat. Jadi apa konsep yang dibawa? 34. Pengajuran ke-34. Jadi macam mana konsep pertandingan yang dibawa pada tahun ini mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser 2023? Mungkin YB atau Encik Mungkin Henry? saya boleh jawab? Boleh, silakan YB. Sebenarnya pertandingan ini menarik. Ini pertandingan santai yang berkonsepkan explore race. Di mana setiap pasukan mempunyai 3 orang peserta. Dia akan mencari, mengenal dan merekodkan, mencatat seberapa banyak spesies burung yang ditemui di kawasan yang ditetapkan. Jadi setiap kumpulan akan dibekalkan buku log, teropong ataupun binoculars dan juga buku maklumat burung. Jadi masa yang diperuntukkan Okey, nanti kita boleh tengok binoculars tu. Binoculars, ya. Jadi masa yang diperuntukkan adalah selama 24 jam. Okey. Jadi pasukan yang berjaya mencatatkan spesies burung yang paling banyak akan menjadi pemenang. Okay. Mungkin ada sedikit hint di dalam pertandingan itu sendiri, di kawasan yang akan dibuat. Ya. Ada berapa banyak spesies burung sebenarnya dalam hutan tu? Dalam Bukit Fraser, mengikut rekod kita, ada melebihi 250 spesies burung. Okey, banyak tu 250 spesies burung yang boleh dikenal pasti di kawasan Bukit Fraser. Encik Henry, untuk pertandingan ni berapa kategori yang akan dibuka untuk pertandingan ni lah? Tadi kita ada satu kumpulan ada 3 orang. Jadi kita nak tahu kategori-kategori yang akan dipertandingkan. Terima kasih. Pertandingan ini ada 3 kategori. Yang pertama advance, yang kedua novice, yang ketiga student. So dalam pertandingan advance itu yang untuk profesional atau peminat burung yang sudah lama dan dia pelihara minat burung dalam ada banyak pendalaman. Kriteria dia tu macam mana tu? Kalau nak macam mana nak kenal pasti sama ada kategori di advance atau novice ke macam mana? Dalam birding fraternity ni kita kita
tahu. Kita tahu yang siapa dengan siapa. Bila dia dari luar negeri, kita pun tahu. Sebab itu kita classify. Kalau dia nak datang untuk join yang macam novice, kita takkan bagi dia. Kalau kita tahu dia sudah Memang dah kenal lah. sudah lama melihat burung. So dalam novice itu untuk yang baru, orang yang baru belum meminat burung. Dalam student kita pun ada satu student kategori untuk memberi student dia punya kedalaman atau dia Bagi pendedahan. Daripada dahan dan untuk menggedarkan, kita pun mengadakan satu program biodiversity bagi pelajar-pelajar dan sekolah-sekolah terpilih dalam negeri Pahang, iaitu program ilmu pengetahuan berkenaan burung dan alam semula jadi, menarik minat dan menupuk pelajar-pelajar ini mencintai dunia alam semula jadi. Jadi untuk kategori student ni adakah dibuka kepada semua orang kata pelajar-pelajar sekolah, universiti, seluruh negara, macam mana? Kita kira yang student tu dalam umur 15 ke atas. Okey. 15. Kalau untuk IPTA, IPTS boleh join jugalah. Boleh juga, ya. Okey. Apakah yang ini Encik Henry mungkin boleh ceritakan sedikit, mungkin apakah antara keistimewaan lokasi Bukit Fraser ini dijadikan tempat untuk diadakan pertandingan burung, pertandingan mengenal burung antarabangsa? Yang tadi YB sudah ada kata, di Bukit Fraser ini sudah lama orang meminat burung dan ada lebih 250 spesies burung sudah direkodkan di Fraser Seal. Dan cuaca dia pun baik juga. Biasa cuaca di Fraser Seal dalam masa petang ada dalam 23 atau 24 Celsius. Kalau dalam di malam dia boleh jatuh ke dalam 16 atau 17 Celsius. Oh, sujud juga. So itu sangat seronoklah untuk melihat burung di Fraser Seal. Sambil mengenal burung sambil kita berhiking. Trekking pun satu acara yang meminat betul, juga. dan juga menikmati udara nyaman di Bukit Fraser. Okey, kita nak tanya juga YB. Memandangkan YB merupakan Exco Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang. Bagaimana YB melihat penganjuran program mengenal burung ni dapat membawa kembali dan juga menaikkan pelancongan di negeri Pahang khususnya, sebab kita tahu Pahang ni banyak kawasan tarikannya. Jadi dengan penganjuran berterusan program ni, macam mana YB melihat tahun ini mampu menjana pendapatan dari sudut pelancongan di negeri Pahang itu sendiri? Ya, terima kasih. Seperti yang dinyatakan bahawa memang Pahang mempunyai potensi pelancongan yang sangat tinggi. Jadi melalui penganjuran acara, kita bukan sahaja menarik pelancong untuk menyertai pertandingan ini, tetapi selepas pertandingan pada hari biasa, kita juga boleh menarik peminat-peminat pencinta alam dan peminat-peminat burung untuk terus melawat ke Bukit Fraser untuk meneruskan aktiviti bird watching. Ya. Encik Henry, kita nak tanya, tadi penyertaan Encik Henry cakap dia terbuka kan. Adakah ramai peserta daripada luar negara? Setakat ni berapa pasukan yang telah pun mendaftar untuk menyertai pertandingan ni? Setakat tim-tim yang sudah diregisterkan ada sebanyak 70 pasukan, dan kita agak dia akan naik lagi lah sebelum yang kita sampai ke Tarikh tutup dia bila penyertaan tu? 17 Jun ini. Dalam hari itu pun boleh register juga. Walk-in pun boleh. Dan di tahun ini kita ada banyak negara-negara luar negeri seperti dari Thailand, dari Singapura, dari Filipina,
Taiwan, Sri Lanka, Cambodia, Vietnam, India dan yang pertama kali dari China. Okey. Wow. Ya, dalam 34 tahun yang kita ada rancangan ini, pertama kali kita dapatkan satu tim Penyertaan daripada dari China. So itu yang sangat baik dan Sri Lanka pun kita yang pertama dapat. Ya. So daripada 9 negara ada 2 negara yang merupakan pertama kali sertai. Ya. Vietnam, India tahun dulu dia ada datang, tapi so yang pertama itu yang dua negara. 2 negara daripada 9 ada 2, Sri Lanka dan juga China. Baik, YB, secara ringkasnya mungkin ada harapan yang dikongsikan mengenai pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser 2023 untuk penganjuran kali ke-24. Harapan YB, silakan. Okay. Harapan saya terhadap pelancongan adalah sebenarnya selama ini kerajaan negeri berkomited untuk memajukan industri pelancongan negeri Pahang. Jadi pelbagai bentuk usaha telah dilaksanakan oleh agensi tourism Pahang, termasuk untuk mempromosikan Pahang untuk mempromosikan destinasi pelancongan di negeri Pahang. Dan antaranya kita menyertai eksposisi pelancongan di luar negara dan dalam negara. Jadi bagi eksposisi pelancongan luar negara yang kita telah sertai adalah di UAE yang bertempat di Dubai dan Germany. Manakala negara yang kita rancang untuk sertai adalah Indonesia, United Kingdom, China dan sebagainya. Kita juga akan mengkaji pasaran baru untuk menarik pelancong mengikut segmen tarikan dan minat yang bersesuaian. Jadi jangan lupa pelancong domestik juga merupakan penyumbang utama kepada pelancongan di negeri Pahang. Jadi Pahang mempunyai khazanah alam termasuk kawasan tanah tinggi, pulau yang cantik, pantai yang cantik. Pahang juga pintu masuk ke pantai timur. Jadi kita mempunyai kelebihan untuk menarik pelancong dari pantai barat untuk menikmati keindahan alam semula jadi dan lari dari kesibukan kota raya. Betul. Tapi menikmati keindahan alam semula jadi, lari daripada kesibukan ibu kota. Kesesakan dan juga kesibukan di ibu kota tu. Jadi bagi anda di luar sana yang mungkin berminat untuk menyertai pertandingan mengenal burung antarabangsa, bolehlah menyertai pertandingan ini akan diadakan 17 Jun 2023. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YB Leong dan juga Encik Henry sudi bersama kami untuk berceritakan sedikit. Informasinya ada tertera tadi di Kaca TV, boleh lihat dan mungkin daftar cepat-cepat untuk menyertai pertandingan tersebut. Baik Izul, lepas ni selepas ni kita ada apa? kita nak bercakap di sebalik senyuman ada apa? Nak tahu pasal apa? Kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Okey. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi Izu dah memberikan bayangan topik kita yang seterusnya di sebalik sebuah senyuman. Mungkin ramai antara kita yang ambil ringan ya. Senyuman tu orang kata merupakan satu sedekah. Jadi dekat mana yang ambil ringan tu? Tak adalah. A lot of us kadang-kadang kita take for granted sebuah senyuman. Tapi Okey, ada juga ramai antara kalangan kita untuk mendapatkan sebuah senyuman tu bukan mudah. Ada cabaran dan juga halangannya. Jadi untuk hari ini topik yang kita akan bincangkan serba sedikit adalah perjuangan di sebalik senyuman itu, satu kondisi di mana ia dipanggil cleft lip dan juga palate. Dan bersama kita pada hari ini Profesor Madya Dr. Siti Mazli Pak Ismail yang merupakan penasihat cleft lip
Cleft Lip and Palate CLAP dan juga pakar perunding bedah mulut dan maxillofacial, Timbalan Dekan Perkhidmatan Klinikal Fakulti Pergigian dan juga mantan Presiden Persatuan Pakar Bedah Mulut dan juga maxillofacial. Selamat datang. Assalamualaikum. Apa khabar Malaysia pada pagi ini, Doktor? Okey, untuk kita bercakap sedikit mengenai kondisi cleft lip dan palate ni, mungkin Doktor boleh mulakan dengan menjelaskan apakah antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kondisi ini. Baik, terima kasih. So, cleft lip and palate ini sebenarnya adalah satu ketaknormalan congenital yang paling kerap berlaku. Antara ketaknormalan congenital di dunia ini, cleft ni di bawah antara 10 ketaknormalan yang paling kerap berlaku, ya. So, bila kita kata cleft bibir dan lelangit, ini maksudnya ialah bibir dan gusi dan lelangit bayi itu tidak tercantum. Dan perkara ini berlaku sejak dari dalam proses pembentukan janin itu. Okey, muka kita ini berlaku terbentuk melalui unjuran-unjuran, ya. Dia processes we call it, and then dia akan bercantum di bahagian tengah daripada kiri dan kanan. So, seandainya berlaku sesuatu gangguan dalam proses ini, sama ada proses itu tidak ke depan ataupun proses itu tidak boleh bercantum, maka cleft akan berlaku. So, cleft ini berlaku di tempat yang spesifik. Di tempat percantuman unjuran-unjuran ini. Okey. Dan ianya sebenarnya berlaku dalam masa first trimester, dalam perut ibu mengandung lagi. Ya. Kita nak tahu juga sebab saya ada terbaca kalau kita dulu membesar dengan melihat situasi cleft ni satu benda yang asing, kita tak biasa dan tak nampak satu rawatan alternatif tu. Tapi sekarang ini kita dah tengok banyak rawatan yang boleh dibuat untuk memperbaiki cleft dan juga palate ni. Jadi sebenarnya di usia berapa yang sebenarnya sesuai dilakukan pembedahan untuk memperbaiki cleft dan palate ni? Alright. Itu soalan yang sangat mustahil, kan? Sebenarnya proses untuk merawat cleft bibir dan lelangit ini adalah proses yang panjang. Dia bermula daripada anak baru lahir. Kita perlu mengenal pasti apakah kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh bayi itu dan cuba intervene. Ada setengah anak baru lahir yang cleft yang baru lahir yang mempunyai kesukaran untuk menyusu sampai tidak boleh menyusu secara biasa. Dan doktor kena taruh feeding tube. Ada setengah anak yang baru lahir, cleft yang baru lahir, tidak dapat bernafas dengan baik. So, mungkin kita perlukan bantuan daripada segi cara pernafasan alternatif seperti tracheostomy kadang, ya, kalau pernafasan itu sangat buruk. Seandainya anak-anak ini otherwise sihat, ya, selain daripada mempunyai cleft itu, anak-anak ini tidak mempunyai masalah kesihatan yang lain, tidak mempunyai ketaknormalan yang lain, maka kita boleh mula melakukan koreksi kepada bahagian-bahagian yang ada cleft ini seawal umur 3 bulan. So, pembedahan yang pertama dilakukan adalah untuk mencantumkan bibir yang ada cleft pada umur 3 bulan sehingga lebih kurang 6 bulan. Kemudian kita tunggu pula. Tunggu sampai anak tu membesar sedikit sampai ke umur lebih kurang 1 tahun. Okey, di mana langit-langit ni pula harus dicantumkan. Kemudian selepas pembedahan langit-langit, kita tunggu lagi lama. Kita tunggu sampai anak tu umur lebih kurang 9 tahun sampai 11 tahun untuk cantumkan tulang bahagian gusi pula. So, lepas pada itu adalah 3 pembedahan yang paling utama yang dilakukan untuk anak-anak yang mempunyai cleft lip and palate yang lengkap lah, maknanya bibir dia cleft, gusi dia cleft dan langit-langit dia cleft. So, selain daripada pembedahan yang wajib ini, ada pembedahan lain yang anak-anak ni perlu lalui. Contohnya, banyak anak cleft yang mengalami masalah pendengaran sebab bila langit-langit dia terpisah, orang kata tu middle ear, telinga tengah itu selalu boleh dimasukkan air, air selalu masuk dalam satu keadaan yang kita panggil middle ear effusion. So, akan menjejaskan pendengaran
anak-anak ini. So kadang perlu untuk dilihat dimasukkan satu alat dipanggil Grommet ke dalam middle ear itu untuk melegakanlah middle ear effusion ini supaya anak tu boleh mendengar dengan baik. Pendengaran penting sebab seandainya anak-anak kecil tidak boleh mendengar, dia tak boleh nak Belajar untuk bertutur. bertutur. So speech is very important. So sementara selepas selesai daripada pembedahan lelangit tu, sementara nak tunggu pembedahan gusi, ada banyak rawatan lain yang perlu dilakukan. Mungkin bukan not entirely pembedahan, tapi memerlukan terapi pertuturan, memerlukan rawatan gigi, memerlukan rawatan ortodontik untuk menyediakan anak-anak cleft ini untuk tahap pembedahan yang seterusnya. It's a long process. Lepas pada umur 9 hingga 11 tahun itu, lepas graf tulang gusi dibuat untuk mencantumkan gusi, kita tengok pula sama ada tumbusaran muka anak-anak cleft ini normal atau tidak. Seandainya rahang dia tidak normal, ada rahang bawah, kebanyakannya rahang bawah ke hadapan, rahang atas tidak berapa nak tumbuh sangat. So kita perlu melakukan pembedahan tulang rahang pula, dan ini dilakukan pada umur 17 hingga 18 tahun. Oh, bila dah capai usia yang when growth has stopped. Okey. Doktor, macam doktor sebutkan ni ada pelbagai banyak pembedahan dan juga rawatan yang perlu dijalankan pada anak-anak yang menghadapi kondisi cleft ini. Mungkin daripada tahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang dahulu hingga sekarang ni, mungkin ada perkembangan terkini dalam rawatan untuk memperbaiki cleft, dan juga macam mana kos rawatan untuk rawatan cleft tersebut. So alhamdulillah banyak perkembangan telah berlaku daripada segi approach to management of cleft, pengurusan cleft secara keseluruhannya. Sekarang ini di Malaysia, saya bangga untuk menyatakan bahawa banyak pusat-pusat rawatan yang memberikan rawatan bersepadu. Kita adanya wujudnya klinik, kita panggil combined cleft clinic ataupun integrated cleft clinic, di mana pesakit itu dirawat oleh pakar dari pelbagai bidang di satu tempat. Ini boleh memberikan rawatan yang holistik kepada pesakit. Ini adalah satu perkembangan yang menggalakkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan antara yang lain ialah daripada teknik-teknik pembedahan yang terkini, yang membolehkan hasil pembedahan yang lebih baik. Dan sekarang ini kita kerap juga melakukan satu prosedur yang kita panggil distraction osteogenesis. Itu cara untuk memanjangkan tulang rahang dan membetulkan apa orang kata tu ketidaknormalan tulang rahang. Di umur, kadang kita boleh buat pada umur yang lebih awal daripada 17 ataupun 18 tahun. Okey doktor, saya turut difahamkan bahawa akan ada satu larian kebajikan, iaitu Cleft Lip and Palate Charity Run yang akan dijalankan. Mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas kenapa Cleft Lip and Palate Charity Run ni diadakan? Adakah kerana tahap kesedaran di Malaysia itu sendiri masih kurang dalam masyarakat kita? Yes. There is always a need. Masih ada keperluan untuk to create awareness lah, untuk rakyat semua faham, masyarakat Malaysia semua faham bahawa cleft ini adalah satu keadaan yang boleh dirawat. Satu. Dan rawatannya boleh didapati di Malaysia. Pakar-pakar di Malaysia berkeupayaan, tak payah pergi luar negara. Dan kerajaan meletakkan subsidi yang banyak untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada anak-anak cleft ini. Namun demikian, ada lagi juga prosedur-prosedur yang masih memerlukan kos rawatan tambahan. Example, bila kita anak tu memerlukan rawatan pembedahan rahang ataupun rawatan braces ortodontik untuk membetulkan alignment gigi anak-anak cleft ini, itu makan kos yang agak banyak. Jadi kami melakukan Cleft Charity Run ini untuk meningkatkan kesedaran dan juga untuk mengumpul dana untuk rawatan kepada pesakit cleft ini. So dana yang terkumpul akan diberikan kepada Persatuan Cleft Lip and Palate Association of Malaysia, CLAPA, dan akan digunakan
untuk membantu pesakit-pesakit kelas. Bukan sahaja daripada segi rawatan, sebab kos rawatan sebenarnya dia juga termasuk kepada kos untuk membawa anak-anak kelas itu ke hospital, kos mungkin kalau daripada luar bandar nak kos penginapan, kos transportation, kos hilang pendapatan harian, itu semua termasuk antara beban-beban kos rawatan. Okey, baik. Jadi sedikit mengenai kondisi cleft yang sebenarnya di Malaysia ni telah pun lama dan seperti yang doktor sebutkan tadi, doktor-doktor di Malaysia adalah sangat berkepakaran dalam merawat kondisi cleft. Club Charity Run akan diadakan 11 Jun 2023 di UM Arena. Untuk informasi lanjut boleh dapatkan di laman web. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Siti Mazlifa Ismail kerana sudi berkongsi sedikit informasi mengenai kondisi cleft lip dan palate ni. Jadi untuk itu saja, kita jumpa esok dengan rakan sugasan lain. Saya Azri Yusof. Saya Pasha Rahim. Seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Bye. Bangkit yakin berdiri.